Untuk video yang terakhir bagi Elbow Engine, kita akan buat tutorial untuk animasi seperti yang kita dapat lihat pada Inventor sekarang ni. So beberapa animasi yang kita boleh gunakan menggunakan Inventor Studio. Baiklah, jadi kita akan mulakan tutorial kita untuk animation menggunakan Autodesk Inventor Studio. So sebelum kita mulakan, kita open kita punya assembly untuk Elbow Engine tu. Jadi cari kita punya file assembly ni, open. Ini kita punya assembly untuk Elbow Engine. So sebelum ini pastikan kita dah buat lah kita punya constraint yang kita nak animation, iaitu angle constraint yang kita dah buat sebelum ni. So kita boleh juga kita animationkan constraint ni tanpa menggunakan Autodesk Inventor Studio. Dengan cara yang sebelum ni kita ada tunjuk dalam tutorial sebelum ni. Right click pada angle constraint ni, kemudian kita drive. So ini yang kita dah constraint lah. Kita boleh drive menggunakan drive constraint tanpa menggunakan Autodesk Inventor Studio. So kali ini kita akan tunjukkan bagaimana kita menggunakan Inventor Studio lah. Sebelum tu kita boleh setting view kita ni. So kita setting, kalau kita nak ada reflection, kita boleh onkan reflection macam ni, atau shadow, dan banyak lagi lah. Kita boleh setting lighting dan sebagainya. So dalam Inventor Studio nanti pun kita boleh setting untuk view ni. So untuk buat Inventor Studio, kita pergi kepada environment ni. Environment, kemudian pergi kepada Inventor Studio. Ini kita punya workspace dalam Inventor Studio lah. Yang pertama ni kita lihatlah apa tools yang command yang kita ada lah. Yang sebelah kiri ni kita ada render. Render ni macam kita nak savekan render file yang kita buat lah. Contoh kita nak savekan image. Kita render image ni, kemudian kita boleh save image kita ni mengikut kita punya design lah. Kita punya environment macam mana, lighting macam mana dan sebagainya. So kemudian kita ada render animation. Ni macam video lah. Kita buat animation. Kemudian kita ada scene kita. Scene kita ni lighting kita, kamera kita kat mana, dan sebagainya ni. Ada local light. Dan ini animate ni kita punya animation yang kita nak buat lah. Kita nak animation macam mana. Yang lain ni kita akan tengok lah. Baik. So saya akan tunjukkan satu persatu lah animation yang kita nak buat. Saya delete dulu animation yang sebelum ni saya buat. Kita delete animation. Dan juga kamera yang saya dah set sebelum ni. Saya akan tunjuk daripada awal lah. Angle. Ni tak ada apa. Baik. So yang pertama kita akan animatekan kita punya constraint tadi yang kita buat dalam sebelum ni. Kita drive constraint. So sekarang kita akan buat animation constraint. Kat sini kita ada animation constraint. Klik pada animation constraint. Dan dia akan bagi tahulah kita tak ada lagi animation timeline. So kita create animation timeline, tekan OK je. So sekarang ni kita punya animation timeline dah ada kat bawah ni.
Okay, kat bawah ni boleh nampak animation timeline. Okay, then dia keluarlah animate constraint. Constraint apa yang kita nak animate. Select constraint. So kat sini kita kena carilah kita punya constraint tadi dekat flywheel rim ada angle kat sini. Okay, kita select saja angle constraint ni. Dia akan masukkan dalam kita punya animate constraint ni. So yang pertama, action yang pertama dah siap dah select. Kemudian action yang kedua kita punya constraint kita ni. Okay, constraint kita constraint angle. So untuk kita pusingkan kita punya elbow engine ni, flywheel ni, so kita perlu setkan angle lah. Okay, start daripada kosong, angle macam ni. Kemudian kita akan pusingkan, kalau satu pusingan bersamaan 360 degree. Okay, so kita setkan berapa pusingan kita nak pusing. Okay, untuk animatekan dia. Contoh, saya pusingkan lebih kurang dalam 15 pusingan. So kita boleh tekan calculation kat sini. Kita tekan keyboard kita, ada tanda dekat keyboard tu ada key star tu. Star tu dia dah calculate lah, darab lah maksudnya. Okay, 15 kali. Okay, 360 ni mewakili satu pusingan lah. So kita darab 15 kali. Kalau nak masuk nilai pun boleh, tekan kalkulator awak masuk nilai. 360 darab 15 sekarang berapa masuk nilai. Okey, kemudian yang seterusnya kita kena setting time yang kita nak animation tu. Timing tu bila kita nak animate tu. Jadi kita boleh pilih specify ni. Okay, specify start time. Jadi kita nak animate pusingan ni, elbow ni berpusing, okay, bermula daripada start 0 second. Kemudian berapa second kita nak buat video ni untuk untuk animate kan constraint ni berapa second. Katakan saya nak buat full constraint ni, animate constraint ni full daripada awal sampai habis, dan video saya nak 20 second. So dekat end ni kita masukkan nilai 20. Okay, then klik OK. Klik OK. Kemudian kita kena setting dekat sini. Okay, awak tengok dekat tengok mouse saya ni, arrow mouse ni ada dekat sini. Kita punya animation option dekat animation timeline kat bawah ni. Okay. Then kita kena setting animation option ni length. Length animation ni duration untuk video kita lah. Okay, tadi kita setting 20 second. So kat sini kita setting samalah 20 second. Okay. Then kita punya velocity profile animation kita ni. Ini dia punya velocity profile ni. Maknanya dia permulaan dia dia punya velocity kelajuan dia tu, kelajuan video ataupun constraint kita yang kita buat constraint tu, ataupun kita buat apa-apa animation yang lain. Jadi kelajuan dia daripada start ni dia akan naik 20%. Kemudian dia akan maintain dia punya top velocity ni, kelajuan yang paling maksimum untuk video ni, untuk animasi. Kemudian dia akan slowkan balik kita punya animation ni. So by default dia buat 20, 60, 20. So kalau kita nak ubah, kita pilih specify velocity ni. Katakan saya nak 30% mula dan 30% tamat. So dekat tengah-tengah ni 40%. Yang kita tekan OK. Okay. Jadi constraint yang pertama iaitu animation yang pertama itu animation constraint angle ni. Kita dah masukkan dalam animation timeline ni. Awak boleh lihat, klik dekat sini ada expand action editor kat bawah ni. Dekat timeline ni sebelah kanan. Okay, kita expandkan dia. Okay, so dia dah ada angle constraint kat sini, angle animation kat sini Kita boleh try play video. Okay, kita back kepada go to start, kemudian play video.
So dia akan slow dulu, dia pusing kita punya speed tu, dan dia makin laju. Kemudian pada second yang ke-10 ni dia maintain kelajuan maksimum. Kemudian dia slow balik untuk dia tamatkan pada second yang ke-20. Okay, so kelajuan ni semua dikawal berdasarkan kita punya berapa kali pusingan yang kita letak tadi. 360 darab 15 kali pusingan dalam masa 20 saat. Okay. So siap kita punya animation yang pertama. Okay, dan animation yang kedua kita nak buat, kita nak ilustrasikan part yang kat dalam ni. So kita nak nak bagi nampak part kat dalam ni, kita kena visibility kan yang ni kita kena fade kan komponen. Okay, animation yang kedua kita nak buat animate fade. So kita nak nampak komponen yang kat dalam, kita fade kan komponen tu. Okay, select fade ni, kemudian select komponen mana yang kita nak fade. Okay, komponen ni kita nak nampak bahagian dalam ni kan, kita select. Okay, fade ni, kemudian ni dia punya kita nak start fade tu berapa persen. Okay, 100%. Maksudnya dia daripada tak nampak, bahagian dalam tak nampak, kemudian kepada end ni kalau kita 100 mana tak ada fungsi lah, kita letak lah contoh sini, dekat sini 10%. So dia akan nampak bahagian kat dalam ni. Okay, dia akan fade kan komponen yang kita select tadi ya. Kemudian kita pilih pula specific time ni. Okay, daripada masa ke berapa sampai ke berapa kita nak animatekan fade ni. Okay, saya katakan saya letak start kosong, kemudian end dia kita ada 20 second. Saya nak separuh daripada 20 tu jadi 10 second lah. Saya nak end tamat pada 10 second. Kemudian kita pergi kepada acceleration dia ni. Ni dia macam tadi kita setting dia punya fade punya acceleration ni. Okay, makin nampak tu macam mana dia punya kelajuan dia lah. Okay, katakan kita use default setting, katakan 30, 40, 30 yang kita set tadi lah. Okay, kemudian kita klik OK. So dekat sini dia dah ada fade animation kat sini. Okay, kita back. Okay, kemudian kita play. Okay, kita play, kita boleh nampak lah dia daripada ni dia akan fade kan. Okay, dia nampak bahagian dalam ni lah. Okay, tapi dia kekal lah. Dia kekal fade ni, dia kekal sampai 20 saat. So saya akan mirrorkan kita punya constraint fade, animation fade ni. Saya akan mirrorkan. Okay, cara dia pergi kat sini, ada fade ni, nampak dia punya timeline ni. Okay, klik dekat timeline fade ni, right click, kemudian mirrorkan. So dia akan mirror jadi sampai 20 second lah. Okay, cuba kita play balik dia jadi macam mana. Sorry, saya hidekan dulu. Okay, kita play. Okay, so dia akan fade kan komponen yang kita select tu. Kemudian dia akan ulang balik. Dia mirror, dia macam mirror, dia makin gelap lah dia punya komponen tu. Okay. Okay, baik. Jadi kita dah siap kan dua animation yang kita buat. Yang pertama tadi angle, yang kedua fade tadi So animation yang terakhir yang saya nak tunjuk ialah kamera kita. So yang by default ni, kamera ni diambil mengikut view yang kita current view sekarang home view. Okay, kita punya home view. Saya nak setting satu kamera yang lain untuk kita rakamkan animation ni. Okay, yang pertama sekali kita akan
pergi dekat sync ni, kita pilih kamera. Okay, select kamera. Okay, kemudian dia akan keluar dialog macam ni, paparan macam ni. Okay, yang pertama placement kita nak target kita. Kamera tu nak fokus dekat mana, nak tembak dia dekat mana. Nak ambil gambar tu kat mana. So, kita boleh select lah bahagian mana-mana kita nak. Contoh saya select bahagian ni. Jadi, kamera ni akan ambil gambar tu dekat sini lah. Kemudian yang kedua, position kamera tu dekat mana. Okay, kita tarik dia ke belakang. Okay, kita boleh tarik dulu, free. Okay, tarik ke belakang ni. Okay, then seterusnya zoom ni 45 degree ni dia punya kelebaran kamera tu ambil gambar kita. Kalau kita tambah 60, dia makin besar dia punya area untuk dia snap gambar tu lah. Okay, snap video tu. Okay, kemudian roll angle ni kita akan tengok betul ke roll angle dia ni, kedudukan kamera ni dia punya tu. Kemudian projection ni kita boleh buat perspektif ataupun kita boleh buat ortografi lah. Okay, kita select OK dulu. Okay, belum siap lagi kita punya setting. So kalau kita lihat daripada pandangan sini, ini kita punya kamera. Okay, kemudian cuba kita animate dulu kedudukan kamera seperti ni. So kita akan pergi dekat animate ni, kita animate kamera. Okey. Jadi kamera kita pilih kat sini. Kalau kita ada banyak kamera, kita pilih yang mana kita nak animate. So ada satu je, kita tak payah pilih satu ni. Kemudian kita katakan kita nak kamera kita ni. Okey, yang kedua kita setting time dia. Okey. Jadi time saya katakan saya nak kamera ni ambil daripada 0 sampai 20 second. Jadi start to end lah. Okey, kemudian saya nak kamera saya ni berpusing. Mengambil gambar elbow engine ni secara berpusing lah. So kita pergi dekat sebelah animate ni, turntable ni. Turntable. Okey, kita onkan turntable ni. Onkan turntable. Okey. Kita tengok kita punya axis turn axis ni, putaran dia axis. Kalau axis X ni dia putar macam ni. So kita kena pilih axis yang betul lah. Axis Z. Okey, axis yang betul axis Z lah. Okey, then seterusnya direction kita nak pusing daripada mana ke mana, counter clockwise ataupun clockwise lah. Okey. Dan revolution. Revolution ni kita punya speed pusingan tu lah. 1 revolution per minit. Okay, kalau 1 revolution per minit ni maksudnya 1 pusingan dalam masa 1 minit. Dia punya kelajuan dia. Okay, kalau 20 second ni kita nak 1 pusingan, jadi dia laju lah. Dia punya pusingan. Okay, katakan saya letak 3 kat sini. 3 revolution. Okay. Untuk seminit. Jadi dia akan bahagilah kita punya masa video kita 20 second je. Jadi dia akan pandai lah, dia calculate Okay, kalau kita pilih second, dia akan lagi laju lah kita punya putaran tu untuk kamera ni. So kemudian acceleration dia kita constant speed lah. Mana kamera tu pusing sama je speed dia. Okay, then kita lihat. Okay, dah okay. Kita klik OK. Okay, kemudian kita boleh lihat dulu kedudukan kamera ni. So kalau kita play sekarang ni, kita play balik kita punya animation, jadi kita nampak kamera ni yang berpusing sekarang ni untuk ambil gambar, untuk ambil video part kita, assembly part kita ni. Okay, 1 pusingan dalam masa 20 saat. Okay, itu kita tengok dia punya ikon ataupun kamera ni berpusing. So macam mana kita nak tengok gambar melalui kamera tu?
Jadi dekat animation timeline ni, tepi ni ada ikon kamera ni, current view ni kita tukar kepada kamera 1. View daripada kamera 1 macam mana. So macam ni dia punya view kamera tu. Jadi ni macam ni terbalik dia punya view ni. So kita setting balik dekat kamera kita, dekat model browser awak ni ada ikon kamera ni, expandkan dia. Ada kamera 1 dan double click. Okey, kita roll angle ni kita ubah. Kalau kita nak pusing kosong, nak pusing menegak macam tu, kita try lah satu-satu. Katakan saya letak 90 degree, macam mana dia pusing. Okey, dia pusing. Betul lah kedudukan kamera kita ni. Okey, kemudian kita try play. Kita try play. So dia punya video ni dia ambil pandangan kita daripada kamera yang kita animatekan tadi. Okey. Jadi ini kedudukan kamera yang kita setting tadi. Okay, let's say kita nak ubah dia punya kedudukan kamera ni dalam angle yang berlain, angle yang lebih menarik lah untuk kita buat video. Okay, kita pergi dekat kita tengok dulu dia punya kedudukan kamera ni. Okay, kamera ni dia pandangan dia straight saja pada kita punya engine ni. So kita animate kamera ni, kita positionkan balik kamera ni. Okay, kita double click kamera ni dekat model browser. Kita double click dekat model browser awak ni, kamera 1 ni, double click. Kita nak ubah dia punya position, kita klik dekat ikon kamera ni. So dia akan keluar, dia direction untuk kita ubah position. Okay, kita akan naikkan dia sikit ke atas ni. Okay. Kalau dia terbalik tu maknanya dia ke atas negatif lah. So kita nak ke atas, jadi negatif, positif. Okay, katakan saya letak kedudukan kamera atas, lebih kurang macam ni. So kita tengok dia punya sudut gambar dia ni, dia punya kamera shooting ni. Okay, kita boleh right dekat sini. Okay, tekan OK kat sini. Okay, kita dah set tadi kedudukan dia. Klik OK. Okay, then klik OK. Okay, sorry, dia punya roll angle ni dah berubah lah ni. Okay, kosong. Katakan kosong, tak jadi lagi. Kita ubah lagi 180. Okay, jadi kita kena main dengan roll angle ni. Okay, supaya kedudukan betul lah dia punya view dia ni. Okay, dan kita akan try kita animate balik, play. Dia punya view tu, kamera tu dia ambil pada kedudukan yang kita setting lah kamera kita tu. Dia ada macam ada sudut sikit lah. Okay, so jadi ni kita dah siap lah untuk 3 animation yang kita gunakan dalam Inventor. So yang kamera ni kita boleh hide. Visibility tu kita invisible. Okay, right click, anti visibility ni, so dia hilang lah. Okay, dia masih lagi ada, cuma dia visibility tu dia hilang. Okay, jadi awak boleh bermain lah dengan angle kamera ni, nak setting macam mana. Okay, next kita macam mana kita nak videokan kita punya, nak render lah animation kita ni. So untuk render animation, kita boleh tekan ikon record animation kat sini. Kat timeline kita ni ada record animation. Okay, dia keluar macam ni. So kita boleh setting lah kita punya output dia macam mana. Contoh kat sini kita punya resolution dia 1920/1080. Kita boleh pilih lah yang ni. Okay, kalau kita nak buat untuk
yang standard ni untuk YouTube kita pilih yang paling besar ni lah 1920/1080. Kemudian kita pergi kepada output, tengok kita punya output. Ni kita punya save lah, nak save kat mana. Okay, time range ni, okay, entire animation ke ataupun kita nak buat separuh saja ke video kita ni, render tu kita nak render separuh daripada timeline kita ataupun entire. Okay, ni reverse direction daripada end to start ataupun start to end. Format kita video format. Kemudian yang ni preview ni, kalau kita render preview ni dia render secara preview sahaja. So yang ni cepat lah. Ni frame rate ni kita select lah. By default ni dia pilih 15 frame rate. So kalau nak quality lagi okey, pilih yang lagi besar. Tapi walau bagaimanapun, kalau kita preview render saja, maknanya no render lah, dia preview saja video tu, dia punya quality tu kurang lah. So awak boleh tekan render lah kat sini. Dah siap setting. Okay, kalau kita tekan render, okay, kita tekan ini saya dah ada, saya dah ada, tekan yes saja nanti. Okay, yang ni kita pilih dan tekan OK. So dia akan start render. Jadi render ni dia akan ambil masa yang lama lah. Ini pun sebenarnya belum render ni. Ni preview saja. Kalau kita select render tadi, saya pangkal balik. Saya stop. Kalau saya general ni, saya dekat general ni, dekat output ni. Kalau saya untick preview ni, so dia lagi lama dia punya masa untuk render. Okay, untuk satu frame pun dah lama dia nak render ni. Tapi mungkin kualiti dia punya video lagi baik lah. Okay, so nanti kita boleh cubalah render kita punya animation ni. Jadi masa tu juga bergantung kepada kita punya spek. Kita punya spek komputer ataupun laptop kita lah. Okay, so jadi siap lah kita punya untuk elbow ni, elbow engine. Okay, jadi kita boleh cuba masing-masing boleh cuba untuk tutorial ni. Okay,